Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat, rakan-rakan saya yang saya sayangi. Ketemu lagi kita pada hari ini, pada pagi ini, pagi Sabtu, ya, berhujung minggu. Jadi pada pagi ini, untuk mengisi hujung minggu kita, saya sukalah berkongsi dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat saya, di mana juga berada, untuk tontonan ataupun untuk tatapan. Mudah-mudahan perkongsian saya ni boleh mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat kepada semua rakan-rakan lah. Maksud manfaat di sini ialah mungkin mencetuskan idea untuk kita sama-sama kongsi lah aktiviti kita. Okey, pada pagi ini melalui channel YouTube saya, Musafir Ilmu, saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat aktiviti yang saya lakukan lah. Saya masak ni pun sebagai satu hobi lah, minat juga kan. Di samping nama itu kita ialah kita nak menyediakan makanan, penyediaan juadah makanan untuk ahli keluarga kita. Jadi bila kita macam ibu-ibu di sana, di luar sana, dengan mungkin kalangan bapa-bapa pun juga, ayah-ayah yang juga menyediakan makanan sepanjang hari di rumah, makan tengah hari, pagi dan malam. InsyaAllah kalau kita niatkan Allah, Allah akan beri kita pahala. Sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, ketika mana kisah Siti Fatimah ketika dia mengundi, saya pernah terdengar sejarah dia, saya pernah baca sejarah dia. Sayyidatina Fatimah ni dia menyediakan makanan untuk ahli keluarga dia, mengiling tepung, mengiling gandum dan sebagainya. Jadi benda ni berlaku. Selagi maknanya menangis, Sayyidatina Fatimah dia kata, wahai ayahanda, kenapa kau menangis? Aku menangis kerana aku kepenatan. Jadi sejarah ini menunjukkan bahawa Rasulullah kata pahala lah untuk kau bagi siapa yang menyediakan makanan, rezeki kepada ahli keluarganya. Jadi tentulah sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai ahli keluarga, tiap-tiap hari nak makan benda yang rutin, benda yang daruri, kan? Jadi insyaAllah kita cuba buat yang terbaik untuk ahli keluarga kita. Apa yang penting, berkat, kemudian sihat, dan juga boleh memberi manfaat tenaga kita untuk kita kembali beribadah kepada Allah. Baik, pada pagi ini insyaAllah tanpa membuang masa, bertemu lagi untuk seri yang kedua. Saya rasa perkongsian saya pertama dulu, saya berkongsi tentang membuat pizza. Jadi pada pagi ini sekali lagi saya tampil untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat membuat pizza pada pagi ini. Baik, sebelum kita nak mulakan aktiviti memasak kita pada pagi ini, ada baiknya saya perkenalkanlah. Nama pizza saya ni ialah Pizza An-Nur. Pizza An-Nur. Asalnya kita dah tahu makanan Itali, dan kita jadikan satu makanan favorite jugalah bagi rakyat Malaysia. Tekak orang Malaysia boleh terima makanan ni. Dan Alhamdulillah anak-anak saya pun suka pizza. Makanannya yang simple, tapi mungkin dia punya kalori dia agak tinggi lah kan. Cuma kita jadikan makanan dia sekali-sekali untuk kita nak rasa tekak kita kan. Yang penting sihat. Baik, untuk sebelum kita nak mulakan masak kita, ada baiknya saya nak kenalkan dulu bahan-bahan untuk pizza An-Nur ni. Pertamanya tentulah ni ialah dough yang telah saya proses. Okey. Selain dough ni bahan penting ni. Kalau tak ada dough, tak jadilah roti ataupun pizza. Okey. Seterusnya ialah sos pasta. Sos pasta kena ada. Kemudian saya sediakan mozzarella, cheese. Kemudian saya sediakan ini tepung. Minta maaf. Ini sayur-sayur. Ini semua bahan yang saya gunalah. Saya gunakan. Okey, ini tepung sebagai persediaan untuk kita nak undi. Kemudian saya of course lah, saya gunakan minyak apa ni? Nama dia minyak zaitun. Baik. Okey, selain tu saya lupa nak tunjuk bersama saya ni saya gunakan pizza tuna. Pizza tuna. Okey, kita simpan dalam bekas. Okey, pizza tuna ni tujuan dia untuk kita toppingkan dia lah. Ni bahan-bahan yang saya dah tunjukkan tadi ni ialah untuk topping. Okey. Ini ialah tuna. Jadi bahan-bahan yang saya guna ni sangat simple. Berbanding dengan pizza-pizza yang biasa orang buat. Kalau kita pergi kat kedai pizza, macam-macam bentuk lah. Ada yang bentuk
seafood, ada yang bentuk makanan yang pedas kan. Ada yang pizza berbentuk apa tu? Makanan Maharaja kan. Makanan bertemakan India, macam-macam jenis lah. Ada yang pizza ayam kan, chicken dan sebagainya. Okey. Baik, untuk pizza untuk seterusnya pada pagi ini insya-Allah kita akan mulakan sekejap lagi, dan di sana ialah oven yang saya dah panaskan. Okey, jadi insya-Allah lepas ni kita akan bermulalah aktiviti membuat pizza. Baik. Sekarang ni dough ni saya dah puli tadi pagi tadi. Dia dah berkembang. Okey, kalau kita tekan ni dia akan naik. Okey, tekan dia akan naik. Okey. Untuk langkah awal, kita ambil tepung sedikit. Kita letak di atas alas ni, alas pemotong ni. Ini saya lupa lah. Ini ialah ladi hitam ladi hitam. Okey. Sekarang ni kita akan memotong pizza ni. Kita akan potong, bahagikan dia lah. Saya rasa saya bagi 4 kot. Saya buat untuk satu dough ni, saya pilih untuk apa? Sebungkus. Sebungkus tepung. Saya gunakan tepung Pak Iza Pak Iza basmati. Pak Iza. Jadi sekarang ni saya gunakan tepung Pak Iza lah. Selama saya guna ni alhamdulillah tepung Pak Iza sangat baik prestasi dia lah. Tak tahulah tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian Okey. Kita akan mula proses sekarang ni. Ambil dulu. Nak buat dah ni Okey, kita dah sediakan ini tempat pembakar dia. Okey. Okey, sekarang ni mulalah proses kita akan membuat pizza. Saya tak gunakan apa? Tak gunakan penggilik sebab saya buat sebelum ni saya hanya apa? Saya hanya tekan. Saya tenyeh kan, uli tolak. Dia dah mengembang dah. Kita bulatkan dia. Kan? Bulat. Jangan lupa letak tepung. Setengah orang dia pakai penggilik kan, bagi nak lebih panjang lagi. Saya tenyeh, dia pun dah jadi kembang dah. Mudah saja insya-Allah. Okey. Ini merupakan pizza pertama saya. Okey, sekarang ni dah bulat. Okey. Kemudian sekarang ni tibalah masanya kita akan masukkan pasta Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita pusing. Masukkan dia punya sos dia. Topping proses topping. Sambil kita masukkan dia punya pasta ni, sos dia. Bolehlah kita selawat kan. Pizza ni dia makanan daripada asal Itali lah. Beserta dengan tepung gandum kan, dengan sos daripada tomato. Macam saya guna sos pasta ni. Dia ada masam-masam, pedas kan. Bagi yang suka boleh letak banyak-banyak sikit. Okey. Langkah seterusnya, ini tuna ni saya akan hancur-hancurkan dia. Okey, tuna apa ni? Tuna yang telah dihancurkan. Okey, seterusnya kita akan masukkan apa ni? Keju Keju tabur atas dia. Ada tak? Okey, tabur biar banyak-banyak sikit tak apa. Sebab apa ni, pizza ni dia berasaskan ni keju kan banyak. Okey. Ambil sayur, tabur sayur atas dia supaya dia ada warna-warni kan. Supaya dia ada unsur-unsur sihat lah. Kita jangan kurang makan sayur Banyakkan makan sayur untuk kesihatan kita lah. Penting Dia bukan hanya karbohidrat saja, tapi ada juga unsur-unsur vitamin kan. Okey, kita masing-masingkan dia.
Sebenarnya bagus juga kalau kita ambil yang jenis keping-keping tu, kan? Macam ini dia dah hancur. Okey. Mudah saja dah nak siap dah. Okey, nampak tak? Very simple Okey, saya nak bakar sekarang ni. Kita letak minyak atas dia. Atas kita punya tray ni ataupun dulang kita ni. So, nak ready ni Okay, kita sapu. Okey, kemudian kita akan pindahkan pizza kita ni ke dalam tray untuk kita nak proses bakar lah. Nampak? Kejap je. Mudah saja. Okey, kita agi-agikan dia. Itu untuk topping dia sebenarnya mudah saja. Terpulang kepada selera kita lah. Dengan bahan yang ada kat dapur tu. Kalau nak mudah, kita letaklah macam ni. Okey, dah siap. Nampak topping dia very simple. Ada orang letak, kalau kami di Mesir dulu, saya belajar di Mesir, ada panggil daging lensun Okey, dah siap. Okey. Sekarang ni kita akan bakar. Okey, untuk suhu bakar dia, apa yang saya dah tahu, yang saya dah pernah buat ialah kita pasang dia punya suhu dia ialah 200 berapa ni? 230. Apa paling tinggi pun tak kisah. Tetapi dalam masa 7 minit ke 10 minit. Jangan lebih. Kadang-kadang nanti dia dah mula terbakar ataupun dia dah mula hitam kan. So, kita boleh cuba Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat 10 minit. Kita buat 10 minit, nanti kita tengok apa hasil dia. Okey, untuk seterusnya sementara kita nak tunggu benda tu, pizza kita sedang dibuat. Okey, saya terus proses untuk pizza yang kedua. Kita tenyeh. Okey, saya sediakan dalam yang kedua lah Okey, ada dalam yang kedua. Okey, untuk dalam yang kedua, kita terus masuk kepada pizza yang kedua. Alhamdulillah, mudah je. Senang je. Okey. Ini isteri saya. Alhamdulillah, baru dapatkan bekalan baru, Fredo. Okey, dah nak siap dah. Simple je. Okey, kita misikan minyak kat sini. Okey. Lagi kita tepung supaya dia tak melekat. Tujuan tepung ni supaya dia tak lekat lah. Okey. Kita angkat tepung dulu. Dough kita ni kita pindahkan. Dan kita tenyeng bagi dia besar sikit lah. Kalau sebelum ni saya pernah buat besar kan? Okay. Sebesar ruang tray ni lah. Sebab membakar dia ni daripada tray ni lah. Okey. Nampak? Dah siap dah? Okey. Mudah je buat pizza. Jadi mana-mana ibu-ibu di rumah. Saya kat sini ada kedai pizza sebenarnya. Baru buka di Alam Suria ni. Di dataran Suria ni ada satu kedai pizza Hut yang dah buka. Saya pun tengoklah, setakat ni saya belum pernah beli lagi lah. Jadi saya fikir samping kita mungkin boleh beli nak rasa yang ori kan. Tapi saya fikir apa salahnya kita belajar ataupun kita tengok dan kita cuba buat sendiri. Sebab buat sendiri ni tentu bahan yang kita tersediakan kan. Kemudian menjimatkan. Sebab itulah saya suka membuat perkongsian ni. Samping tu saya mungkin boleh mengajak sahabat-sahabat untuk kita berkongsi idea kita boleh jimat kan, keluarkan modal mungkin tak sampai dalam 30 ke bawah lah, mungkin boleh jadi 20 ringgit ke bawah kan, cukup pada bergantung pada topping yang kita buat lah. Okey, sekarang ni dah siap, kita dah siap dia punya tepung dough ni, kita dah
dah tenyih-tenyih, dah gelik-gelik, so kita letakkan dia punya pasta. Okey. Pasta lah senangnya. Jadi untuk perkongsian lah. Untuk sebungkus tepung tu, setakat ni saya dah dapat hasilkan 4 keping pizza. Kira-kira kalau tak silap saya, dengan sebesar ini, di kedai harga dia dalam RM15 kot. Tak silap saya lah, minta maaf kalau saya silap. Okey, RM15. Jadi apa salahnya kalau kita buat sendiri, dengan 4 keping pizza tu berapa ringgit ni dapat kita jimatkan. Dia punya tuna pun murah. Akan datang kalau kita nak buat sendiri lah, contohnya dia punya topping kan. Okey, kalau ada beli ayam, kita buatlah dulu dia punya topping, dia punya sos dia, dia punya bahan-bahan dia. Seafood pun boleh kan. Maharaja pun boleh. Ataupun ikut suka hati kita lah sendiri kan. Okey, kita masuk. Gelik-gelik. Macam buat anu pula Okey, dah letakkan topping dia. Apa yang seterusnya kita letakkan mozzarella kita. Ambil genggam-genggam, tabur. Tabur. Jangan lekan lokek. Banyak sikit pun tak apa, supaya dia rasa keju dia tu. Okey, keju dia insya-Allah halal. Saya dah check tadi, ada halal Bukan halal ni, halal antarabangsa, tapi insya-Allah saya yakin boleh makan Okey. Bila dah tabur keju ni, kita tabur pula dengan sayur-sayur. Sayur murah je. Kita beli kat kedai kan. Kita beli kat kedai, harga dia berapa ringgit je, mungkin dalam sekitar RM4, RM5 lah. Okey, sebenarnya sekarang ni saya letak tuna. Sebenarnya tuna ni eloknya beli yang keping-keping. Yang lepas saya letak tuna yang keping-keping tu. Ni dia dah hancur ni. Ni dia untuk makan dengan roti, okey lah, tapi tak apalah. Janji dia ada rasa kan. Jimat sangat. Dia sambil masak tu, kelawat lah kan. Pastikan bersih, makan pakaian kita kan, tempat kita nak masak tu bersih. Selawatkan dia, baca bismillah, niatkan Allah kan. Banyaklah pahala dapat kan. Mudah-mudahan apa yang kita makan tu menjadi darah daging kan, menjadi darah daging yang berkat kan. Berkat tu apa maksudnya sahabat-sahabat sekalian? Berkat tu ialah benda yang baik, yang dirahmati ataupun yang diberi kebaikan pada dia kan. Jadi tentang kita nak tunggu pizza tu, insya-Allah kita boleh tengok pizza saya yang kedua dah siap. Okey. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi sahabat-sahabat. Okey sahabat, kita dah alhamdulillah nampaknya dah siap dah pizza kita dah siap. Ni dia. Jadi sekarang ni saya nak angkat. Kita tengok macam mana pizza kita inilah dia pizza yang telah siap Alhamdulillah. Pizza yang pertama. Sini tak ada mushroom, tak ada kan. Yang saya letak hanya topping dia ialah dia punya sos pasta dan juga tuna saja yang asal dan sayur Baik, okey, kita akan pindahkan. Okey, kita akan masukkan yang kedua. Masukkan pizza yang kedua insya-Allah. Dalam masa sama juga saya rasa. Okey, dia tak perlu lama oleh kerana suhu dia tu tinggi 230. Dia punya ni. Kemudian dalam masa 7 minit ataupun 10 minit. 7 minit ke 10 minit lah. Jadi dia dah masak dah gitu Okey, sekarang ni saya nak angkat yang dah masak. Mari tengok. Dah okey dah kot. Okey, alhamdulillah. Inilah pizza saya yang saya dah siapkan Alhamdulillah, nampaknya
dia punya topping dia, sos dia semua nampaknya okey Okey, ni yang pertama lah. InsyaAllah kita akan masuk yang kedua. Baik, seterusnya saya akan terus kepada apa? Membuat yang kedua lah, yang ketiga. Yang ketiga. Jadi untuk sebungkus tepung tu sebenarnya saya kira dia boleh menghasilkan 4 keping pizza. Mudah kan? Simple je. InsyaAllah ada kawan-kawan tanya. Mana-mana tahu insyaAllah ada rezeki. Mungkin kita boleh jamu kawan-kawan kita buat pizza ni kan. Walaupun rasa tak tentu lagi, tapi insyaAllah lah. Mudah-mudahan rupa tu dah ada kan. Walaupun rasa dia kita belum tentu lagi. Tapi yang lepas alhamdulillah lah yang saya buat, dia punya rasa tu tak 100% pun, mungkin 80%, 70% pun dah rasa macam pizza kedai lah kan. Apa salahnya? Okey, sekarang ni kita masuk untuk pizza yang ketiga. Saya tak guna apa tu? Penggelik saya guna tangan ni lah. Klasik. Ni sahabat-sahabat sekalian, kalau segi daripada daripada psikologinya kan, ilmu jiwanya, sebenarnya sentuhan-sentuhan begini itu lebih ada aura dia tersendirilah, daripada kita guna mesin kilang kan. Maknanya melibatkan perasaan lah. Kan, sebab itulah ibu-ibu kita yang masak tu, perahan air, perahan santan sebagainya yang mengalir di celah-celah jari tu, itulah pengikat kasih sayang tu kan. Yalah. Jadi kita perlu kekalkan lah ibu-ibu kena rajin turun dapur kan. InsyaAllah ibu sekarang ni hebat pagi kerja kan, siang kerja, waktu balik kerja sediakan makan lagi. Memang hebatlah, tak dinafikan Lepas tu sekarang ni nak tengok anak-anak belajar lagi. Banyak tugasan Okey, ni cepat sejuk punya alhamdulillah. Okey, kita akan masuk pusingan yang ketiga ataupun kepingan yang ketiga. Macam biasa, saya akan taburkan minyak di atas dia untuk supaya dia tak lekat. Okey, kita boleh taburkan tepung sikit supaya dia tidak melekat. Okey, dah siap kan? Kita dah tanya ni. Okey, kita masukkan dalam dulang kita. Kalau kita nak besarkan lagi pun boleh. Ni kita tampar sikit. Nak buat sendiri je kan, tak payah. Kalau tak cantik pun tak apa, kita ngap je. Okey, alhamdulillah. Okey, langkah pertama seperti biasa. Sementara nak tunggu pizza tu siap, dalam masa 7 minit 10 minit kita toppingkan dulu. Ni pasta ni. Saya gunakan pasta Prego saya gunakan pasta Prego. Pasta Prego ni biasa membuat apa tu? Kan? Membuat makarona kan? Membuat masakan okey, saya toppingkan dia. Kita apa? Tolak. Lumur. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia pizza An-Nur saya beri nama dia An-Nur. Mudah-mudahan bila kita makan tu, mudah-mudahan dia tambah cahaya kat hati kita. Pastikan makanan yang kita buat ni bersih dan halal, insyaAllah. Okey. Pastikan ada logo Halal Jakim lah. Kemudian kalau saya kata dalam isu logo halal ni kan, sebagaimana yang saya dah belajar, kajian saya ialah dalam master saya dulu mengkaji tentang isu penggunaan alat kontraseptif di kalangan remaja. Dan insyaAllah kalau tak ada agal, saya akan meneruskan pengajian saya, dan tesis kajian saya yang saya dah pilih ialah tentang halal, bidang halal, terutamanya makanan dan sebagainya. Dan saya memilih bidang haiwan,
kajian saya ialah haiwan. Haiwan halal dalam Islam kan. Kajian saya skopnya insya-Allah yang saya cuba buat sekarang ni melibatkan Nusantara, haiwan di alam Melayu. Bagaimana kedudukan hukum haiwan-haiwan sekian saya pun terfikir macam mana ikan bilis tu kan. Ikan bilis ada kajian, ada pendapat ulama kata ikan bilis ni perut dia tu tak boleh makan, dianggap sebagai najis dan sebagainya. Kita akan kaji begitu kan. Sebagainya lah. Dan bahan-bahan yang digunakan dalam masakan kita, ikan-ikan yang kita makan kan sebagainya lah. Ikan peram tu contohnya kan, macam ikan perasam tu. Bagaimana kita makan perut ikan tu kan. Jadi insyaAllah saya akan cuba buat kajian lah dalam kajian saya. Okey, sekarang ni saya dah topping. Topping saya dah letakkan pasta sos dia. Okey, langkah yang kedua kita akan taburkan inilah tadi mozzarella ni. Sebab makanan orang Itali ni dia suka makan keju. Banyak makan keju. Saya tengok kalau orang letak tu, penuh. Jadi oleh kerana keju ni ada banyak, saya pun taburlah kan. Tabur banyak-banyak. Okey, yang kedua kita akan taburkan sayur. Ada kuning-kuning dia, ada unsur-unsur apa ni, bahan-bahan bersifat alami. Sayur ni bersifat mineral kan. Vitamin C, vitamin D semua perlulah. Jangan kita makan karbohidrat biar seimbang. Makan tu biar seimbang. Okey, seterusnya kita akan toppingkan di atasnya tuna. Boleh juga kita letakkan apa tu? Zaitun. Nampak dia dah siap dah saya punya pizza tu. Zaitun kan? Zaitun pun banyak khasiat dia. Subhanallah. Makanan yang dimakan oleh masyarakat dunia ni di belah-belah Eropah, belah-belah Arab sana, belah-belah Asia Barat sana. Rahsia dia zaman berzaman, beribu-ribu tahun manusia dah amalkan makanan ni. Alhamdulillah. Dan dia mempunyai khasiat lah. Sangat hebat Dia boleh mengurangkan kolesterol, boleh mengurangkan penuaan dan sebagainya, boleh menghalang macam-macam lah. Mengurangkan tekanan darah. Sebab tu orang dulu ni banyak makan menggunakan bahan-bahan yang begini Dan sebenarnya zaitun pun disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Wattin wa zaitun. Wattin wa zaitun tu. Jadi buah ni dah disebut Allah SWT dan dia punya khasiat sangat tinggi. Macam ni lah. Kita amalkan makan minyak zaitun kan. Okey, nampaknya saya nak angkat pizza saya yang kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ni dia pizza saya yang kedua. Nampaknya dia naik menggelembung Okey. Dia kembang. Dia kembang. Okey, sekarang ni saya akan masukkan pizza saya yang kedua. Pizza saya yang ketiga. Bukan yang kedua, ketiga. Okey. Seperti mana biasa saya rasa kita kena kurangkan lagi dia punya masa tu. Kita daripada 10 minit, kita tukar dia jadi 7 minit saja mungkin Sebab kalau lama sangat nanti dia akan jadi hitam. Saya rasa 7 minit pun dah cukup. Okey? Nampaknya dah siap dah pizza saya. Kita akan angkat. Alhamdulillah kan. Ini pizza yang kedua saya. Alhamdulillah dah siap. Okey, kerana dia panas, kita akan letakkan dia di atas. Dah siap ke? Belum, sikit lagi. Dah siap dah sebenarnya, nanti jap kita makan. Okey, saya potonglah sekarang Ni ada pemotong dia ni. Dia pemotong dia sebenarnya apa ni? Yang bulat tu kan. Tapi tak apalah, tak boleh kita pakai dah yang mana tu. Ayah punya sos tomat pun dah cukup. Dah. Dia okey je. Potong dia jadi berapa bahagian. Okey.
Apik, minat pizza? Hmm? Apik suka pizza? Okay. Makan sekejap. Okey. Buat sikit. Yum, yum. Okey. Okey, dah Apik. Apik ngadap sini kamera. Okey. Okey, Apik pegang ni. Nah. Panas sikit ni. Panas. Tunjuk kat kamera. Makan, jemput makan. Bismillah. Okey, ni dah siap. Okey, pizza saya dah siap. Inilah bentuk pizza dia. Alhamdulillah. Kita dah siap potong. Inilah dia. Okey. Okey, Apik. Alhamdulillah. Jadi itulah dia perkongsian saya pada pagi ni. Bersama dengan untuk sahabat-sahabat, secara santai-santai je. Tak ada apa pun, tak adalah paksaan dan sebagainya. Tak adalah kata orang tu kita nak over sebagainya. Kan kita hanya berrelax-relax, santai-santai. Rasa nak buat, kita buat kan kat rumah. Okay. Jadi jangan lupa like, tekan share, like dan subscribe saya punya YouTube saya, channel YouTube saya iaitu Musafir Ilmu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Syekh Khairul.